Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita bersama saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Hari ini tertumpu kita kepada insiden ataupun tragedi yang menyayat hati terhempas helikopter. Tragedinya yang kami bawakan laporan terkini dan juga disediakan juga di laman web kami astroawani.com, dan juga apabila sahaja kami mendapat berita dan juga perkabaran tentang insiden ataupun helikopter yang terhempas di Melawati, kami segera menghubungi wartawan kami untuk pergi ke lokasi untuk membuat liputan. Saya terus saja bersama dengan Faris yang masih lagi berada di lokasi pada ketika ini. Faris, sebelum saya bercerita tentang detail macam mana kita mendapat perkabaran dan juga pelaporan, macam mana Faris membuat keputusan untuk pergi ke lokasi dan sebagainya, apa perkembangan terlebih dahulu yang ada di lokasi pada ketika ini, Faris? Baik, terima kasih Najib. Perkembangan terkini ketika ini apa dapat saya saksikan, di mana anda boleh lihat di belakang ini, mungkin kameraman kita boleh Riza boleh fokus sedikit. Ini lori ataupun trailer yang baru saja tiba, dipercayai bangkai helikopter yang terhempas yang berada di lebih kurang 200 meter daripada lokasi saya berada ini akan diangkat dan diletakkan di atas kren ataupun di atas trailer berkenaan, dan kren juga telah pun tiba dan proses untuk mengangkat bangkai helikopter ini sedang dilakukan. Anda boleh lihat juga sebenarnya di kawasan ataupun di bangkai helikopter itu sendiri, rangka helikopter itu berlaku ataupun sedang dijalankan kerja-kerja. Saya nampak seolah-olah ramai yang sedang mungkin meletakkan struktur ataupun menegakkan struktur bangkai helikopter itu supaya lebih senang dan lebih mudah untuk diletakkan di atas trailer berkenaan, dan ia dipercayai untuk dibawa ke kawasan yang tertentu yang akan disiasat oleh pihak CAAM ataupun Lembaga Penerbangan Awam Malaysia. Dan ini perkembangan terkini. Jenazah telah pun tiba di HKM Ceras, dan hujan juga ketika ini, Najib. Agak lebat hujan. Begitulah cabaran-cabaran kita di sini. Itu perkembangan yang dapat saya bawakan, Najib. Yang menariknya untuk ramai ketahui, hari ini merupakan hari cuti untuk Faris sepatutnya. Tapi kami di WTC ini adalah pasukan yang mana sepatutnya menghantar pasukan keluar, iaitu wartawan kami yang berada di WTC ini sahaja yang dibenarkan keluar. Ini adalah sebahagian daripada SOP keselamatan kami. Wartawan-wartawan yang berada di Bukit Kewangan tidak dibenarkan keluar untuk mengurangkan kontak dan sebagainya. Faris cuti hari ini dan Faris cuba untuk membantu satu laporan, tapi pada akhirnya kita dapat mengetahui ada breaking news seperti ini dan Faris segera diarahkan untuk pergi ke tempat itu. Kalau boleh digambarkan dan juga diceritakan macam mana permulaan hari Faris hari ini. Baik, sebenarnya hari yang cuti, terutamanya apabila hari ini hari Minggu, sudah tentu saya ada salah seorang rakan kita yang tidak berapa sihat, tak datang terpaksa untuk pergi ke klinik dan sebagainya. Jadi saya membantulah daripada work from home, walaupun kita cuti tetapi kita work from home untuk membantu satu PC daripada Kementerian Pendidikan Malaysia oleh Menteri Kalangan Pendidikan pada tengah hari tadi. Tetapi apabila mendengar mengenai dengan perkara ini, secara automatik kita sebagai Astrawani, kita dalam breaking news, dalam terus kami dan saya sendiri terus bangun dan terus daripada rumah pergi ke lokasi ini untuk melihat, begitu juga untuk mendapatkan data-data informasi dan sebagainya. Itu perjalanan hari ini mengenai dengan kisah ataupun insiden yang amat menyayat hati yang mengubahkan dua lagi ataupun dua juruterbang ini. Jadi daripada hari cuti terus ke breaking news hari ini adalah perkara biasa bagi kita sebenarnya, Najib. Itulah yang perkara yang selalunya kita bukanlah surprise, tetapi perkara yang menjadi biasa, kebiasaan kita sebenarnya, Najib. Ya, itu yang kelebihannya tahap kesediaan wartawan Astrawani ini dalam masa-masa sebegini untuk breaking news ini memang sudah menjadi lumrah dan juga kebiasaan. Tetapi kalau di sana itu apa cabarannya? Sekarang ini kalau kita lihat Faris, hujan di situ, tapi pada awal tadi ketika sampai untuk mendapatkan maklumat mungkin tidak banyak maklumat dan sebagainya. Bukan saja mendapatkan maklumat yang sahih, itu yang paling penting. Bagaimana keadaannya, kerana bila sampai tadi kita buat laporan, keadaan masih lagi chaos di situ dengan pihak berkuasa sebelum mereka menetapkan syarat untuk berada di luar garisan kuning dan sebagainya. Faris boleh gambarkan?
Baik, cabarannya sudah tentu apabila sesuatu insiden berlaku, kemalangan dan sebagainya. Tetapi apabila melibatkan pesawat, melibatkan helikopter, ini antara perkara yang tidak selalu berlaku kejadian insiden seperti ini di Malaysia. Ya. Jadi sudah tentu kita faham bahawa cabarannya apabila sampai seperti tadi je Najib, cabarannya lebih kepada data, informasi yang lebih tepat, sahih. Begitu juga kami cuba mendapatkan pihak polis, tetapi kita tahu pihak polis sudah tentu mereka sedang sibuk untuk dapatkan segala informasi ataupun data dan sebagainya. Jadi apa yang dapat kita buat pada awal ni sebenarnya Najib, secara pemerhatian mata kasar kita buat, itulah cabaran kita. Kita dapatkan data-data, kita cuba rungkaikan apa yang berlaku. Begitu juga dengan kematian apabila saya melihat jenazah tadi dimasukkan ke dalam beg plastik ataupun beg mayat itu. Jadi sudah tentu secara logiknya itu adalah ataupun sudah tentu berlaku kematian dan meninggal dunia di tempat kejadian. Jadi itu yang kita laporkan walaupun di depan mata kita. Cabarannya perlu disahkan oleh pihak berkuasa. Pada masa yang sama apabila insiden seperti ini, kita dengar daripada saksi A, B, C, D yang mengatakan ada berlaku pelanggaran begini, ada yang berlaku begini. Itu hanya cerita-cerita yang boleh kita katakan, kita gambarkan dari semasa-semasa. Tetapi perlu disahkan sehinggalah sebentar tadi Ketua Polis Daerah Ampang Jaya dia bagi satu statement yang sangat ringkas, sah, berlaku, pertembungan dan selepas itu terhempas. Jadi ini antara cabaran-cabaran kita berada di kawasan lapangan. Hujan lagi dengan kami berada lebih kurang 5 meter daripada kejadian. Dinaikkan dijauhkan 10 meter, 20 meter, 30 meter dan ketika ini kita berada lebih kurang 100 ke 200 meter daripada kawasan kejadian. Dan ini cabaran-cabaran kita. Tetapi kita menghormati setiap anggota-anggota pasukan yang terlibat, IDRM, jawatan bomba, APM dan sebagainya. Jadi ini antara lumrah kalau kita berada di kawasan insiden seperti ini sebenarnya Najib. Itu cabaran-cabaran ialah. Faris, salah seorang mangsa yang terselamat iaitu Dato' Ahmad Johari Johari AJ yang kita biasa panggil ni, bekas ketua pegawai eksekutif Malaysia Airlines, juga ada di sana selepas insiden, masih lagi berada di sana sebelum dibawa menaiki kenderaan polis untuk dipercayai untuk mengambil keterangan. Faris cuba mendekati beliau, tapi dalam keadaan semasa kita faham traumanya dan juga kejutan yang dialami, bagaimana untuk orang kata apa ni, untuk mendapatkan maklumat itu tapi pada masa yang sama nak menjaga juga sensitiviti. Ini penting dalam keadaan seperti ini. Bukan itu saja, apabila melibatkan ada kematian dan sebagainya, visual yang kita ambil juga kita perlu perhatikan bahawa menghormati jenazah dan juga ahli keluarga, waris dan sebagainya. Bagaimana Faris sendiri melakukan dalam keadaan yang nak cepat dan sebagainya ni? Baik, sudah tentu ini antara kejadian sudah tentu meruntun jiwa bagi Dato' Ahmad Johari ataupun kita kenali sebagai Kapten AJ ya. Dulu DCA, selepas itu bekas CEO di Malaysia Airlines dan MH370 juga saya pernah berpengalaman untuk menemu buah beliau ketika MH370 dahulu. Jadi dengan kejadian yang meruntun jiwa ini, kemalangan yang melibatkan dua juruterbang dan juga penumpang meninggal dunia di tempat kejadian. Dan kita tahu Kapten AJ juga berada di dalam salah sebuah pesawat atau helikopter yang terhempas tetapi berjaya pendaratan kecemasan lebih kurang 500 meter daripada kawasan ini, iaitu di sebuah padang sekolah. Sudah tentu untuk approach beliau kerana ini satu kes yang menyedihkan dan saya difahamkan sebenarnya Najib. Beliau selepas melakukan pendaratan cemas, beliau dan seorang lagi penumpang di helikopter yang berwarna merah itu berlari keluar daripada kawasan itu, berlari terus pergi ke kawasan helikopter biru ini dan melihat bagaimana kedua-dua juruterbang dan juga penumpang di helikopter biru ini namun disahkan telah meninggal dunia di kawasan ini. Jadi ini satu juga kita tahu dilema trauma bagi beliau, bagi mangsa yang terselamat. Alhamdulillah terselamat, tetapi pada masa yang sama kemalangan yang meragut dua jiwa ini, dua nyawa yang kita faham juga beliau sebagai Presiden My Heli Club, iaitu pemilik bagi dua helikopter ini dan mereka perjalanan daripada Subang Jaya ke Genting Sempah. Jadi
untuk approach dia agak susah, agak sukar, tetapi beliau mengatakan beliau tak nak diganggu. Apabila beliau katakan begitu, kita faham. Itu saja reaksi yang kita dapat daripada beliau, tetapi tidak mengapa kerana beliau dalam keadaan trauma, keadaan yang menyedihkan apabila dua mangsa ini dilaporkan terbunuh, Najib. Itu antara detik-detik yang saya secara peribadi, kalau selaku wartawan juga, saya rasa susah sekali untuk mendekati individu yang terlibat dalam satu nahas ataupun satu insiden dan juga waris sebagai contoh. Tapi pada masa yang sama, Faris juga berada di sana untuk mendekati pihak-pihak berkuasa, ketua polis ataupun ketua operasi yang berada di situ untuk mendapatkan maklumat. Mereka ini sibuk buat kerja dan sebagainya, tapi kita ingin mendapatkan maklumat. Macam mana nak approach mereka ini kalau di lokasi kejadian itu? Kalau Faris dan juga rakan-rakan wartawan yang lain, adakah mereka dimaklumkan, adakah mereka memang bersedia untuk memberikan maklumat ataupun ini apa orang kata kita kena pujuk dan sebagainya? Okey, kita kena alert sebenarnya apabila sampai di lokasi ini, sudah tentu mereka membuat apa yang patut mereka buat. Apa tindakan mereka, bagaimana siasatan awal dan sebagainya, itu data-data yang mereka sedang kumpulkan. Jadi untuk push mereka untuk memberikan maklumat dan sebagainya itu adalah amat sukar, kecuali atas kerelaan pihak berkuasa untuk mengatakan update dari semasa ke semasa, itu terpulang kepada mereka. Tetapi bergantung juga kepada insiden. Tetapi insiden ini agak sukar untuk dikatakan bagaimana ia berlaku, pada jam berapa pelanggaran itu berlaku, kerana penularan sebuah video, beberapa video juga menunjukkan bagaimana helikopter ini terhempas, bagaimana ia hilang kawalan dan sebagainya. Jadi berbagai angle perlu dilaksanakan dalam insiden ini pula sebenarnya, Najib. Bukan hanya melibatkan polis, bukan hanya melibatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk mengeluarkan mangsa yang terbunuh dan sebagainya, tetapi ia melibatkan juga agensi pengangkutan yang lain, terutamanya CAM, iaitu Lembaga Penerbangan Awam Malaysia. Jadi sudut siasatan itu berlainan untuk mendapatkan sesuatu maklumat yang lebih sahih, tapi dalam mungkin terlalu awal bagi mereka berikan. Jadi tadi itu mengambil masa lebih kurang setengah jam ke 45 minit ketika kami berada di lokasi kejadian. Selepas itu baru Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, ACP Muhammad Farouk mengatakan okey, beliau sudah ready, tetapi ini siasatan awal. Hanya ABC yang beliau boleh katakan, tetapi tidak lebih daripada itu kerana siasatan lanjutan terpulang kepada CAM. Apa yang berlaku, bagaimana berlaku pelanggaran itu, koordinasi yang terakhir pesawat-pesawat itu sebelum terhempas. Itu cabaran bagi pihak berkuasa juga kepada media yang berada di lokasi, terutama insiden melibatkan pesawat dan juga helikopter di sini. Najib. Faris, apa yang berlaku di lokasi nahas itu adalah apa yang Faris ketahui, dan apa yang Faris laporkan kepada kami itu apa yang kami terima. Jadi kepercayaan itu diberikan kepada Faris. Bukan sahaja kepada pihak berkuasa yang Faris perlu dapatkan maklumat, tapi juga sudah pasti penduduk di sekitar itu juga kan, untuk mendapat saksi mata dan sebagainya. Macam mana Faris mengumpul maklumat daripada mereka ini, saksi mata penduduk sekitar, dan pada masa yang sama memastikan kesahihan cerita mereka itu? Okey, mula-mula kita dengarkan apa kata, saya berjalan di sekitar kawasan ini pada masa yang sama, kita buat secara langsung. Selepas secara langsung, kita ada break lebih kurang berapa minit untuk kita rehat seketika. Pada masa yang sama, selepas rehat itu, saya akan berjalan di sekitar kawasan ini. Tapi di luar garisan kuning lah. Sebab kami telah pun dihadkan garisan kuning itu, tak boleh berada di dalam. Jadi untuk keluar dan bertanya dengan adik tadi, ada salah seorang penduduk. Kerana kawasan ini bukanlah kawasan terpencil. Lebih kurang 50 meter daripada lokasi kejadian ada 2 ke 3 buah rumah, taman perumahan berhampiran ini. Jadi penduduk-penduduk di sini pun terkejut apabila melihat perkara ataupun insiden begini terjadi. Pada masa yang sama itu, di sebelah kanan sebenarnya, Najib, ini kita nak bagi gambaran sebenarnya. Di sebelah kanan sana pula, di sebelah kiri sana pula, terdapat pangsapuri ataupun apartmen yang boleh dikatakan lebih kurang 30 meter ke 40 meter daripada lokasi kejadian, lokasi bangkai pesawat itu terhempas. Jadi untuk mendapatkan maklumat daripada pihak awam, daripada saksi, itu bukanlah sesuatu yang sukar apabila berada di kawasan insiden begini. Tetapi untuk disahihkan itu perlu untuk kami tunggu, untuk saya tunggu, perlu untuk kita tunggu siasatan. Tetapi ini kata saksi-saksi kita boleh mainkan. Tetapi untuk disahihkan itu kemudiannya bergantung pada siasatan daripada pihak CAM dan juga pihak polis sebenarnya, Najib.
Okey, sebelum kita menutup bicara kita pada jam ini, Faris, sekali lagi mungkin kalau boleh dikemas kini apa yang berlaku di belakang sana. Saya nampak ada sedikit pergerakan kereta peronda dan sebagainya tu. Okey. Itu antara kita boleh ambil sedikit cameraman. Antara pihak yang saya percaya mereka ini daripada syarikat seperti CAM ataupun pihak yang membantu siasatan. Kerana kalau kita tahu pergerakan sedikit di belakang ini, itu antara bangkai pesawat dan telah pun dileraikan sebenarnya. Bangkai pesawat itu dileraikan satu persatu untuk disiasat oleh pihak CAM. Dan sebentar tadi beberapa anggota-anggota dipercayai daripada DCA atau CAM ataupun syarikat yang berkaitan telah pun melakukan kerja-kerja berkenaan. Dan anda boleh lihat pesawat ini telah pun dileraikan untuk tujuan siasatan ketika ini. Tetapi anggota-anggota bomba, anggota polis masih lagi berada di kawasan. Kemudian kemungkinan bangkai pesawat ini akan dinaikkan ataupun akan dibawa menggunakan trailer yang telah pun parking di situ untuk dibawa ke suatu kawasan ataupun suatu tempat bagi siasatan dilaksanakan. Kerana di kawasan ini dalam boleh katakan 500 meter, kalau kita tahu parameter di sekitar kawasan ini, 2 buah helikopter terhempas, bukan satu sebenarnya ya. Jadi satu lagi mungkin akan menggunakan crane dan sebagainya. Satu lagi ketika ini bangkai helikopter ini telah pun dileraikan untuk diangkut keluar daripada lokasi kejadian. Itu perkembangan yang paling terkini sebenarnya, Najib. Dan ini akan kita dapatkan maklumat dari pihak berkuasa apa yang mereka sedang lakukan. Okey, Faris, terima kasih Faris kerana setia menanti membawakan laporan terkini untuk rakyat Malaysia memahami apa yang berlaku sebenarnya di lokasi kejadian. Dan sudah pasti ini bukan sahaja tentang laporan tentang insiden tersebut. Rasa dan juga ucapan takziah itu kita ucapkan kepada ahli keluarga waris mangsa yang terkorban, iaitu arwah Muhammad Irfan Muhammad Rawi dan juga Muhammad Sabri Baharom, yang mana kedua-dua jenazah sudah pun tiba di HUKM, di unit forensik. Itu yang kita bawakan. Selepas ini kita nak bersama dengan seorang lagi rakan setugas kita, Hasimi Muhammad, yang mengikuti pergerakan ketibaan jenazah di unit forensik. Selepas ini kita berhenti rehat seketika. Anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Arif, dan saya nak terus saja bersama dengan rakan tugas Hasimi Muhammad yang kini berada di unit forensik HUKM. Dan juga ini berbeza sekali kerana kita menghantar Hasimi tadi. Hasimi berada di unit forensik di HKL dan dimaklumkan kemudian bahawa jenazah kedua-dua mangsa adalah dihantar ke HUKM dan Hasimi bergegas ke sana. Hasimi, terlebih dahulu apa perkembangan terkini yang boleh dikongsikan Hasimi? Apa yang berlaku ketika ini di sana, Hasimi? Baik, terima kasih Najib. Di Deputisi, seperti mana kita maklumkan bahawa kedua-dua jenazah yang terkorban dalam nahas insiden helikopter telah pun tiba di Hospital Chancellor Tengku Mukris sekitar pukul 4.23 petang tadi, di mana ketika ini saya berada sekitar dalam 150 hingga 200 meter dari kawasan ketibaan jenazah. Kalau kita boleh ceritakan keadaan terkini ketika ini, seperti mana situasi di HKL juga pada sebelah petang tadi, ahli keluarga waris telah pun tiba di sini, namun hanya dapat dikenal pasti adalah keluarga ataupun waris daripada Allahyarham Muhammad Irfan Fikri Muhammad Rawi sahaja. Setakat ini ada sementara seorang lagi mangsa Muhammad Sabri Baharom, waris atau keluarganya belum dapat dikenal pasti sama ada berada di sini ataupun sebaliknya. Namun apa yang kita dapat kongsikan untuk perkembangan terkini ketika ini, seperti mana dimaklumkan oleh jurucakap polis sebentar tadi, maklumkan bahawa hari ini tiada proses bedah siasat akan dijalankan terhadap kedua-dua mangsa terkorban. Sebaliknya, kedua-dua jenazah akan disimpan terlebih dahulu dan proses bedah siasat itu dijangka akan dijalankan esok.
Dan kita tanyakan juga kenapa situasi tersebut berlaku, kerana menurut jurucakap tersebut beberapa prosedur perlu dipenuhi, termasuk juga ujian saringan COVID-19 perlu dilakukan ke atas kedua-dua jenazah sebelum proses bedah siasat dapat dijalankan. Jadi apa yang kita boleh dapatkan jangkakan hari ini, bedah siasat tidak akan dijalankan hari ini. Namun family ataupun keluarga waris Allahyarham Muhammad Irfan masih lagi berada di unit forensik, mungkin untuk menyelesaikan beberapa isu dokumentasi sebelum proses bedah siasat dapat dijalankan. Dan ketika ini juga beberapa pengamal media masih lagi berada di bahagian bawah ini, dan kita dimaklumkan juga sekiranya ingin mendapatkan temu bual bersama dengan ahli keluarga, mangsa proses temu bual tersebut tidak boleh dijalankan di kawasan hadapan forensik itu, Najib. Ya, kita faham itu memanglah hak ya, kerana itu adalah bangunan pemilik hospital tersebut, bilik hospital tersebut yang kita perlu hormati juga. Kita tidak boleh orang kata apa ya, membuat kerja kita tanpa mengikut peraturan yang ditetapkan dan sebagainya. Malah untuk Hasimi melintas langsung ketika ini juga, Hasimi terpaksa bergerak 200 meter jauhnya daripada pusat ataupun pusat forensik tersebut untuk mendapatkan liputan dan sebagainya. Hasimi dan juga Faris hari ini sama juga tadi soalan yang saya tanyakan. Hari ini Hasimi sepatutnya bercuti, berehat kerana kita baru habis liputan belanjawan 2021. Tetapi kita tidak ada banyak pilihan hari ini apabila kita sahaja mendapat berita ini. Kita terus saja tanya Hasimi boleh ke tolong recall dan sebagainya untuk pergi. Hasimi tanpa hesitate terus pergi dan sebagainya. Macam mana untuk mendapatkan maklumat di hospital mana, dan yang paling penting sekali Hasimi ceritakan terlebih dahulu, untuk mendekati ahli keluarga itu bukan perkara mudah dalam setiap tragedi dan sebagainya. Macam mana nak approach ahli keluarga tu, Hasimi? Betul, Najib, situasi hari ini adalah terkini ataupun suatu di luar jangka, di mana apabila kita dipanggil untuk bertugas semula, pada sebelum itu juga saya sempat mengikut rapat lintas langsung yang telah pun dilakukan oleh rakan setugas Faris Azman. Cuma kita risau, kita terlepas beberapa info sepanjang insiden tersebut berlangsung, dan kita juga mendapatkan pengesahan daripada pihak editor dan juga rakan setugas untuk saya bergerak ke lokasi HKL itu sebelum tiba di sana. Namun bila kita tiba sekitar dalam pukul 2 petang itu, keadaan ketika di unit forensik HKL itu ketika itu tenang, tiada mana-mana pemberita yang tiba lagi, hanya Astro Awani seperti biasa yang tiba terlebih dahulu di lokasi kejadian itu untuk menunggu sama ada kita difahamkan pada awalnya jenazah kedua-dua mangsa yang terkorban akan dibawa ke lokasi tersebut. Namun sekitar 20 minit kemudian kita lihat beberapa kelibat individu tiba di kawasan tersebut, dan kita menjangkakan bahawa ia kemungkinan waris salah seorang mangsa yang terkorban. Namun sebagai pengamal berita, kita begitu bimbang ataupun mengambil langkah berhati-hati untuk mendekati individu tersebut kerana kita faham mungkin juga perversi pihak berkenaan dan juga mungkin beberapa urusan perlu diselesaikan terlebih dahulu. Namun apabila kita melihat kepada beliau sedikit tenang dan kita cuba memberanikan diri untuk menyapa salah seorang waris mangsa yang telah pun disahkan bahawa abang sulung kepada Allahyarham Muhammad Irfan, iaitu Dr. Muhammad Izani, sempat memaklumkan kepada kita, menceritakan bagaimana pihak keluarga mengetahui mengenai insiden tersebut, salah satunya berdasarkan gambar-gambar yang tular di media sosial sebelum Dr. Izani mendapatkan pengesahan daripada beberapa pihak untuk memaklumkan bahawa betul adiknya berada di dalam helikopter tersebut. Jadi gambaran tersebut kita cuba mendekati keluarga Allahyarham Muhammad Irfan dan diterima baik, tenang keadaan keluarganya walaupun kita faham berat ujian ini untuk diterima atau dipikul oleh ahli keluarga. Namun Dr. Irfan dapat memberikan kerjasama yang begitu baik, tenang sekali, dan situasi pilu kita dapat lihat juga di mana Dr. Irfan Dr. Izani sempat menenangkan ahli keluarga yang lain yang tidak dapat menahan sebab. Namun beberapa situasi atau beberapa keadaan di situ kita lihat setakat jam tadi sekitar 3 petang itu memang seperti biasa, hanya kita dapat kena pasti keluarga Allahyarham Muhammad
Muhammad Irfan sahaja berada di lokasi HKL itu, Muhammad Najib. Hasimi, bagaimana untuk Hasimi? Kerana Hasimi ini kita suruh live cross yang daripada Hasimi sampailah sekarang ini untuk Hasimi dapatkan maklumat. Tapi maklumat itu tak banyak kita dapat. Tapi macam mana Hasimi nak agih-agihkan supaya maklumat tidak berulang, maklumat baru didapati dan sebagainya. Hasimi buat macam mana sebenarnya? Betul. Satu kegagalan juga kepada kita kerana situasi di HKL tadi rata-ratanya maklumatnya masih lagi tidak jelas. Yang jelas adalah kita diberi maklumat bahawa jenazah akan tiba di HKL itu dan kita cuba untuk mendapatkan sebanyak mungkin maklumat tersebut, masuk juga daripada proses sebedah siasat yang akan dijalankan dan juga pastinya maklumat-maklumat yang kita cuba dapatkan pastinya daripada ahli keluarga yang setakat ini juga tidak jelas mengenai insiden tersebut, hanya berdasarkan daripada info maklumat daripada tulas di mana kita dapat sahkan daripada ahli keluarga Allahyarham Muhammad Irfan. Pihaknya sendiri pun mengetahui mengenai insiden tersebut daripada notifikasi Astro Awani sebelum melihat gambar-gambar tular itu, dan setakat mana kita temu bual pada sebelah petang tadi sekitar pukul 3 petang, pihaknya tidak juga dihubungi oleh mana-mana pihak berkuasa untuk memaklumkan mengenai insiden tersebut. Namun setakat ini pihak keluarga yakin bahawa insiden tersebut melibatkan Allahyarham Muhammad Irfan, di mana pihak polis juga telah pun mengesahkan 2 identiti mangsa yang terkorban. Namun tugas kita sebagai pengamal media cuba untuk mengorek sebanyak mungkin maklumat-maklumat yang berbeza untuk kita kongsikan dan maklumat-maklumat terkini untuk kita bawakan kepada penonton-penonton Astro Awani, Najib. Ya, terima kasih Hasimi atas laporan tersebut. Terima kasih juga kerana meluangkan masa waktu cuti ini dikorbankan demi membawa laporan terkini untuk rakyat Malaysia memahami, dan juga sudah pasti kami di Astro Awani seluruh warga kerja mengucapkan takziah kepada waris dan juga ahli keluarga mangsa yang terlibat, yang terkorban, dan kita akan terus membawakan laporan terkini untuk kita mengetahui situasinya dari masa ke masa. Terima kasih Hasimi dan juga Faris rakan setugas. Ini anda boleh saksikan di laman web kami astroawani.com, dan juga sudah pasti Awani 7.45 malam ini kita akan melihat secara lebih terperinci perincian insiden dan juga tragedi helikopter terhempas. Sekian saja. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.